العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kembali seperti biasa, cuma kita tukar sikit jadual oleh kerana subuh lah ni awal, kita buat kuliah lepas subuh. InsyaAllah mulai hari ini kuliah kita bertukar kepada kuliah selepas semayang subuh. Kita sampai kepada babul muraqabah, bab perasaan diri kita ni kena rasa sentiasa dalam pandangan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, hadis Jibril yang panjang, kita dah semua belajar. Dia punya muraqabah itu berada dekat maqam al-ihsan. Malaikat Jibril tanya Nabi, apa itu al-ihsan? Nabi kata, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu nampak kebesaran Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sekurang-kurangnya rasakan Allah sentiasa melihat kamu. Kita terus kepada hadis yang kedua. Al-hadithus sani an Abi Dharr, daripada Abu Dharr. Abu Dharr ni nama dia Abu Dharr Al-Ghifari. Sebelum masuk Islam dia perompak. Tahu perompak? Orang Indo panggil perampok, orang Malaysia panggil perompak. Itulah Abu Dharr Al-Ghifari. Ganah ya, balas dia curi duit orang, radhiyallahu anhu. Memang adik-beradik dia semua geng Samsing, rompak semua Bani Ghifar. Bani apa? Bani Ghifar. Sebab tu dipanggil dia Abu Dharr Al-Ghifari. Lepas dia masuk Islam, dia jadi orang baik lah. Daripada kampung dia main Mekah nak jumpa Nabi. Takut nak jumpa Nabi. Waktu tu Nabi masih di Mekah. Kalau masuk Islam terang-terang kena pukul. Dia tunggu Nabi, dia duduk di Masjidil Haram, dia tak makan apa, tak ada makanan, lapak minum air Zam-Zam. Rasa lapak minum air Zam-Zam. Nabi pula tak ada waktu tu. Lepas tu barulah dia ada peluang jumpa Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Nabi tanya, makan apa banyak hari ni? Dia kata tak makan apa, dia minum air Zam-Zam je. Boleh hidup tak? Dia kata boleh. Memang air Zam-Zam, kata Nabi, Zam-Zam, air Zam-Zam tu ta'amu ta'min, makanan yang boleh mengenyangkan. Allah boleh bagi kenyang minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu ta'amu ta'min, makanan. Ayak makan ke minum? Ayak ni makan ke minum? Minum. Tapi air Zam-Zam Nabi sebut ta'amu ta'min, makanan dia. Makan Zam-Zam ke minum Zam-Zam. Kalau kita ada air Zam-Zam, kita boleh ajak kawan, Mah aku nak jamu apa makan. Mah dia papa pakak mai duk ingat nak bagi biskut ke apa ke, bagi pizza ke. Mah aku nak jamu apa makan.
Kau duduk ramai-ramai, buat keluar air Zam-Zam. Makan apa ni, minum? Dia makanan. Air Zam-Zam makanan ke minuman? Makanan ke minuman? Zam-Zam makanan. Nak kata minuman pun boleh. Kalau sebut minuman tu biasa. Kalau sebut makanan tu pelik sikit. Memakan air Zam-Zam, tak payah pepak, telan tu. Ta'amu tu'min, makanan yang boleh Allah kenyangkan. Try lah. Siapa nak diet, beli Zam-Zam. Tak mati minum Zam-Zam. Kena minum banyak-banyak InsyaAllah seminggu kurih. Minum air Zam-Zam, makan air Zam-Zam. Yang kedua Nabi sebut Zam-Zam tu wasyifa'u saqmin. Wasyifa'u saqmin, mudhaf ini. Syifa mana apa syifa? Dan penawar. Saqmin maknanya penyakit, maradin. Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u saqmin. Nabi cakap tu bila? Selepas keislaman Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, atau nama penuh dia Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Nabi keluarlah. Hadis tu sababul wurudnya ialah Islamu Abi Dzar Al-Ghifari. Zam-Zam, boleh ingat Zam-Zam apa? Zam-Zam sambung ta'amu tu'min wa shifa'u saqmin. Latar belakang, background kepada hadis tu boleh timbul tu kerana masuk Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sudah beberapa hari duduk dalam Masjidil Haram, tak ada apa nak makan, dia minum air Zam-Zam. Memang Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni air Zam-Zam banyak lah. Tapi lapak lah juga, cuma boleh alas. Apa panggil alas perut Zam-Zam. Kalau gabung dengan kurma lagi sampai Zam-Zam dengan kurma, memang insya-Allah tak kelaparan, tak kebuluran, boleh hidup Tapi taklah macam orang makan nasi mendi tu best gila kan. Ke shawarma sedap lagi lah. Boleh lah abah-abah nak hidup ni. Hadis ni riwayat dua orang lah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dan juga seorang lagi Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia punya kunyah dia Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Semua sahabat ada kunyah masing-masing. Kamu ada tak kunyah? Kena letak Abu apa tu. Yang Abu Jahal sudah jangan letak Abu Jahal. Abu lain banyak lagi, bolehlah Abu apa pun. Kalau orang nama Anas, eloknya Abu Hamzah. Macam Sayyidina Anas. Sayyidina Anas, Nabi bagi kat dia, anta Abu Hamzah, kamu Abu Hamzah. Kita kan ada Ustaz Anas kan, Ustaz Anas kita Abu Hamzah. Radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga benda Nabi pesan dalam hadis ni. Tiga wasiat. Wasaya, wasiat jamak dia wasaya. Wasaya Rasul, pesanan-pesanan Rasul. Dalam hadis ini salah satu wasaya, tiga wasiat penting. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan pesanan yang ketiga, wa khaliq fi'l amar, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Pesanan pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada. Orang Melayu dia olah hadis ni, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Faham tak? Tu olahan dalam bahasa Melayu. Orang Melayu ni, dia duduk negara mana pun dia tetap Melayu. Dia pergi barat pun dia Melayu, dia tak boleh jadi orang barat. Pakai skirt, pakai seluar pendek, rambut tiara, bawa anjing. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Aku Melayu, aku di mana pun Melayu. Yang lebih baiknya lagi, aku Islam, ana Muslim. Duduklah di mana pun, duduk negara mana pun, kita Islam. Masa semayang, kita semayang. Kita tak terpengaruh dengan orang. Kalau boleh kita pengaruhi orang. Faham tak? Faham ke tak faham? Jati diri orang panggil. Macam ikan. Ikan walaupun duduk dalam laut, dia masih nak. Masih nak? Ikan duduk dalam laut masih nak? Ayat laut masih kan? Ikan masih nak? Tak. Tunggu dia mati dulu, dia tak boleh buat apa dah, baru orang boleh buat garam, baru dia jadi ikan masin. Lagi dia duduk hidup, dia tak akan masin. Dia cara dia. Semua ikan tak masin. Ikan yang tahu hak, ikan laut pun tahu hak. Jadi ingat, Allah ada. Kita pilah mana-mana pun, walaupun jauh daripada mak ayah, walaupun ada kawan yang jenis minum arak ke apa, kadang-kadang bila bercampur ni dia ada kawan pelik-pelik kita tidak berubah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, kerana Allah bersama kita di mana-mana pun. Allah ma'akum, Allah ma'ana fi ma'iyatillah. Kun ma'allah, pastikan kamu sentiasa bersama Allah. Allah bersama kamu. Yang kedua, biasalah manusia kadang-kadang dia pergi mana-mana ni, dia ada buat jahat. Kalau buat jahat, bertaubat. Taubat dengan cara taubat macam mana? Istighfar, astaghfirullahalazim. Cara taubat lagi, sembahyang sunat taubat. Antara cara taubat yang sangat berkesan, kalau buat jahat, buat baik. Buat baik. Kebaikan tu kita nak kambuh kejahatan. Wa atbi'is sayyi'ata, dan iring kejahatan dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Bila buat jahat, buat baik. Macam ada di kalangan tabi'in, mereka bila musafir, mereka berjanji, bernazar, janji dengan diri sendiri, kalau dalam perjalanan ni aku mengumpat orang, aku akan sedekah 1 dinar, 800 ringgit. Dalam perjalanan ni kadang-kadang takut mengantuk, bersembang. Bila bersembang, kadang mengumpat, mengatakan orang tu paling best. Dia tak mau mengantuk perjalanan, makan koci, keropok, makan coklat. Tak mau mengantuk juga, sembang. Sembang. Kata orang tu cukup best. Kutuk orang. Kata dia tu hidung dia macam ni, dia ni gigi dia macam ni. Oh syok. Hak pemandu pun tak mengantuk. Jadi ada di kalangan ulama-ulama dulu, mereka takut dalam musafir yang jauh, takut mengatakan orang, mengumpat. Mereka janji dengan diri mereka, demi Allah, lillahi alayya, kalau aku mengumpat orang seorang, aku kata 1 dinar, 800 ringgit. Dia denda diri dia sendiri, dia akan sedekah 1 dinar. Banyak ada 1 dinar? Banyak 800 ringgit. Perjalanan yang jauh mengata, ingat kawan kita, tuah gigi ku tu apa semua, gelak. Jadi tu apa pekat duk cerita pula. Kalau mengata ya 800 ringgit. Contohnya lah. Hak gini ni pula buat keluar cerita kata kawan tu pula, oh syok kata Quran, masya. Akhirnya dalam perjalanan tu dia kata ke orang nak. Kata tak, dia sayang duit dia tak kata. Fee balik, duit ada lagi. Dia macam tu lah. Kalau kita ada buat salah, contoh pagi makin lambat, jaga-jaga dah cerah dah, astaghfirullahalazim, dia buat macam mana? Belanja ustaz makan, jom pergi perkena makanan apa kan, pergi cara nak cover lah. Buat baik, dah buat jahat, buat baik pula. Dia nak kambuh lah, macam tai busuk kan, tak mau bagi busuk, ambil tanah kambuh, tutup kejahatan dengan kebaikan. Hadis ni dia ada sandarannya daripada ayat Quran yang serupa hadis ni. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ni ada ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat, kamu boleh tazkirah,
Jangan duk tazkirah, duk ulang yang sama ya. Berilah hadiah menghilangkan kedengkian. Tukar-tukar lah pula. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibna, menghapuskan as-sayyiat, kejahatan-kejahatan. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat, tentu kita ada buat dosa. Ada hari itu kita ada buat salah dengan Allah, buat baik. Sama lah dengan orang pun. Kita ada cakap kasar dengan ayah kita, buat baik. Allah, aku silap cakap kasar. Ayah kita duduk relax-relax, kita pergi hurut dia, pergi picit dia. Tanya, nak minum tak? Nak minum apa? Kopi, koko. Kita tolong pergi bancuh. Cara nak cover balik lah. Faham tak? Kita ada buat tersilap cakap kasar, ayah kita suruh apa, kata kita kira nak main game lah. Astaghfirullahaladzim, silap. Astaghfirullah tak cukup. Astaghfirullah dengan Allah, dengan ayah. Pergilah bancuh apa yang dia suka koko, pergi bancuh koko, buat baik balik, insya-Allah. Dia pun hak marah kat kita tu, dia maafkanlah. Boleh faham ke tak faham? Jadi ingat Allah, takut ke Allah di mana-mana kamu berada. Pi siam ada pelacong tau, jangan cari pelacong. Masuk petani, masuk siam, pi pondok-pondok jumpa tok-tok guru, pi berniaga, tak apa. Takut ke Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua, iringkan kejahatan dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Mahyun tu kan hapus. Kalau muhyun, menghidup. Muhyuddin, menghidup agama. Kalau mahyuddin, menghapus agama. Silap sikit sebut muhyu, penghidup agama. Mahyu, penghapus. Papan kita tulis ni pemadam liquid tu dipanggil apa? Mimhatun, penghapus. Nak delete. Kalau dalam komputer delete je. Kalau kita tulis tangan tu, kita kena garis ataupun letak liquid paper, ataupun kalau pensil pemadam tu kan, mimhatun, pemadam. Jadi mahyuddin, pemadam agama. Muhyuddin, penghidup. Muhyu daripada haya. Yang ketiga, akhlak. Nabi pesan akhlak. Wa khaliqin nas, berakhlaklah dengan orang ramai. Bergaul lah, maknanya bergaul, bercampur. Hidup kena berkawan. Tak boleh tak berkawan. Siapa yang jenis penyengap, masuk asrama jangan duduk sengap lah. Sembang dengan kawan-kawan, sembang hal baik-baik. Dia kena bercampur. Biasakan diri kita lah, campur, bergaul dengan orang ramai. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak mulia, akhlak karimah. Jadi cara hadis ni mengajak kita cara bertaubat dengan buat baik. Orang yang dulu tak semayang, dia kena semayang lah. Jumhur kata kena qada balik salat. Selain pada qada salat, dia kena banyak menderma, banyak wakaf. Dia nak, dulu zaman jahiliah dia buat benda salah, jadi sekarang dia nak kambus, nak tutup kejahatannya dengan cara berbuat baik. Selawat banyak-banyak ke, itulah. Kalau dosa dia dengan orang, dia kena pergi minta ampun, pergi minta halal lah. Dia tak boleh buat baik saja. Antara kebaikan akhlak yang mulia ialah talaqatul wajhi, manis muka. Jumpa orang senyum, salam. Allah tak boleh salam COVID, bagi salam. Baik, seterusnya hadis tentang sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tak dikenali dengan Abu, dia dikenali dengan Ibnu Abbas. Macam itulah para sahabat, kalau tak Abu, Ibnu Abbas, anak Sayyidina Abbas, anak lelaki Al-Abbas Abdullah bin Abbas, yang disebut sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran, turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua, Abdullah dan juga ayahnya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ni dia cerita, dia
bonceng belakang kenderaan Nabi. Hak orang duduk belakang panggil bonceng kan? Bonceng, betul bonceng. Maknanya Nabi memandu, dia belakang. Kalau sekarang ni jenis duduk belakang ni motor lah kan? Pemandu depan ke belakang? Pemandu depan, penumpang belakang. Kalau naik kereta mungkin penumpang ada belah kiri, boleh juga duduk belakang. Kalau kata Abi bawa kereta, kamu duduk belah kiri, jangan duduk belakang. Duduk belakang ni datuk-datuk lah. Kalau Abi bawa kereta, Abi ajak siapa-siapa jom pergi kuliah, ajak seorang lah, dia boleh masuk belakang, duduk belakang jalan. Tu datuk duduk belah kiri. Faham tak? Kalau ramai ada orang duduk belah kiri, jangan semua duduk belah kiri pula. Seorang je duduk belah kiri, hal lain duduk belakang lah. Punya malu nak duduk depan tu. Dua-dua orang duduk belakang, dua-dua orang jadi datuk. Okey, jalan. Seolah-olahnya macam tu. Adab naik kereta, duduk depan. Faham? Orang yang mula ajak adab ni, Tok Guru ni Aziz. Dia datuk, dia menteri besar. Selalunya orang besar, menteri besar, datuk-datuk ni sebelum tu semua duduk belakang. Pemandu duduk depan suara-suara lah. Duduk belakang senang, nak lena ke, nak baca surat abang ke apa kan, belakang. Tapi Tok Guru ni Aziz, dia memulakan sunnah yang baik. Dia jadi menteri besar, orang buka pintu belakang, dia biar kawan tu buka. Dia kena pergi pusing tu, dia buka pintu depan, dia masuk. Cek, dia pemandu kata, Datuk sila Tuan Guru duduk belakang. Kita aku dah duduk depan lah, boleh sembang lah. Cakap kelentan lah. Dia lah orang pertama duduk depan. Tawaduk, orang panggil rendah diri. Biasanya orang kaya-kaya, orang besar-besar duduk mana? Depan ke belakang? Belakang. Duduk depan pun tak mengurangkan kekayaan. Kalau kaya duduk depan, jadi miskin ke? Tak. Tutup Guru dia Aziz. DP pejabat, banyak benda yang dia buat lain daripada datuk-datuk yang lain. DP pejabat, dia nak kena masuk awal liga masa, dia naik lift tingkat atas, naik lift. Habis kerja, dia turun dengan tangga. Turun dengan apa? Tangga. Kita naik dengan tangga, turun dengan tangga, kita lagi bagus ya. Turun dengan tangga, dia kata nak bagi sihat, nak exercise, tak guna lift, turun tangga. Tu style dia lah. Dia ada cara dia tersendiri. Mana boleh ikut orang, kena ada cara sendiri ya. Pasal nak liga masa, nak tepat masa kerja. Kerja dah habis, turun tangga lambat sikit, tak apa. Tak. Rahimahullah. Baik, kita nak cerita hadis ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, aku pernah dulu kuntu ni merujuk kepada masa yang lepas. Dulu aku macam tu. Macam kita kalau biasa belajar di Syria, dulu saya taliban fi Suria, dulu saya belajar di Syria. Kuntu taliban fi Ma'had Dirang, dulu saya belajar di Ma'had Dirang. Dulu saya buat apa? Khalfan Nabi, saya menunggang di belakang Nabi, bonceng Nabi, peluk Nabi lah, peluk pinggang Nabi. Habis tak ada motor, ada motor boleh bawa kamu dulu naik belakang. Ustaz yang ada motor bawa pelajar di belakang. Syok lah naik motor dengan Ustaz. Syok kata syok. Ustaz bawa pergi minum dia air ke? Syok lah. Bawa pelajar kena denda. Pelajar kena ketuk ketampi 100 kali tu. Bawa dia. Dia terharu lah. Pagi dia kena denda. Petang Ustaz bawa pergi minum dia air. Okey, syok lah. Tarbiyah orang panggil. Tarbiyah, bawa pelajar belakang, sambil bawa tu tegak, hantar ni buat malas kan, orang semua bawa je sekolah, hantar ni masuk ni dah 20 kali dah, apa masalah hantar bawa motor. Dia beritahu dia takkan dia nak lena aku belakang Ustaz, peluk pinggang Ustaz pula kan. Oh seronok. Itu cara tarbiyah tau, cara tarbiyah dengan membawa anak murid membonceng di belakang.
Arab panggil radif, rodal yafa. Radif ialah orang yang berada di belakang penunggang. Penunggang dipanggil rakib, radif orang belakang, pembonceng. Kuntu khalfan nabi, makna kuntu radifan nabi, aku menjadi pembonceng nabi di belakang nabi yauman, pada satu hari. Tak tahulah nabi naik kuda ke naik unta ke, yang penting dia duduk belakang. Sambil Nabi bawa dia tu, Nabi pun bagilah beberapa nasihat. Faqal, Nabi bersabda, ya ghulam, wahai anak kecil. Dia budak-budak lagi. Dia 10 tahun waktu tu. Catat situ, waktu tu umur dia berapa? 10 tahun. Waktu dia naik dengan Nabi tu. Dia 4 lah. Nabi kata, wahai anak kecil, wahai budak-budak, wahai adik, macam tu. Ya, wahai anak endaku, macam itulah. Dia dengan Nabi sepupu. Dengan isteri Nabi dia jadi anak saudara pula. Isteri Nabi nama Maimunah, dia anak saudara Maimunah binti Haris. Jadi Nabi boleh anggap dia sebagai anak saudara, boleh anggap dia sebagai sepupu. Inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Yang pertama, Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Ni ayat-ayat pendek-pendek ni boleh buat tazkirah, boleh tulis kat dinding ni. Jangan cari hadis panjang-panjang, dah celui, cari pendek-pendek. Tadi pun wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ittaqillah haitsu ma kunta. Ambil sekat-sekat ya. Ihfazillah, kau jaga Allah, jaga sembahyang, jaga aurat, jaga selawat. Kalau kita biasa selawat sehari 100 kali, jaga hizib, jaga waqi'ah, jaga al-mulk. Kamu jaga diri kamu dengan Allah, kamu tunaikan hak-hak Allah, yahfazka, Allah jaga kamu. Orang nak ambil pukul kamu, tak jadi pukul. Orang nak bunuh kamu, dia yang mati terbunuh. Kamu dalam pemeliharaan Allah kalau kamu jaga hak-hak Allah. Semayang tak jaga, tidur. Jaga apa? Tidur. Semayang tak jaga, aurat kadang relaxnya tayang pusat, pakai seluar pendek, tayang lutut, tak jaga, tak menjaga hak Allah. Hak yang Allah Ta'ala mau kita buat macam ni, kita tak buat, mengikut kehendak Allah. Mana Allah nak jaga kita, Allah biar. Bila Allah biar tu hanyut lah. Kita nak dalam jagaan Allah. Ihfazillah, sekali lagi Nabi ulang, jagalah hak-hak Allah. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Mana bila kamu dalam masalah, Allah ada di hadapan kamu, Allah bantu kamu, Allah selesaikan masalah kamu. Ada apa-apa masalah ya? Beres. Sama dengan ayat apa? Ayat 1000 dinar. Lebih kurang macam ni lah maksud dia kan. Apa makhraja tu apa? Apa dia makhraja? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tu. Apa mula dia macam mana? Wa man yatawakkal 'ala Allah, bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Ada masalah kebuntuan apa, selesai, Allah bagi jalan keluar. Ada lah jalan keluar. Tak ada duit ke? Ada. Abi biasa duduk di Oman seminggu, tak ada duit pun. Teman orang sakit di Oman, duit dia mahal. 1 dinar tu sama $12. Nasi sebungkus 1 dinar, 1 rial. Ingatkan rial Saudi kita buat keluar duit umrah, duit Mekah digelak kita. Rial Oman bukan rial Saudi, rial Oman $12. Tu dia bukan $12, $5. $12 tinggi sangat. Tapi ada jugalah duit dolar duk simpan dengan bagi. Sekali bagi boleh makan nasi. Lesak $5. $5 bukan RM5 tau, RM20 lah. Nasi bukui. Macam mana nak hidup di Oman? Hotel pun tak ada. Pesakit boleh masuk hospital, isteri pesakit, teman pesakit. Abi berambus. Aku nak tidur mana malam ni? Jadi gelandangan. Tapi Alhamdulillah ada orang kaya jutawan, dia nampak muka Abi, muka kesian kot, muka welfare, dia main sembang. Apa masalah kamu? Cakap Arab.
cerita kat dia apa semua ni, ada orang sakit, saya atas bertanggungjawab, saya pun tunggulah jemaah saya balik Malaysia dah, isteri anak-anak saya semua balik Malaysia. Atas rasa tanggungjawab saya kena tunggu. Sakit tak boleh cakap Arab, isteri dia pun tak boleh cakap Arab. Lepas tu kamu tidur mana? Saya ingat boleh tidur di surau ke apa ke. Mana boleh? Tak apa. Dia panggil seorang Pakistan mai ni, pergi urus teksi, bawa dia pergi. Bukan dia bagi satu malam, dia kata duduklah, lagi boleh duduk. Lagi pesakit ni tak lega, duduk. Makan ditanggung, penginapan hotel. Memang bukan 5 bintang lah, hotel tu Pakistan yang urus. Masakan cara Pakistan janji boleh tidur, boleh makan, cukup. Cuma baju habis tak ada, dia pakai baju tu lah. Dia buat status tekat gambar baju tu lah. Ada kawan tanya, 3 hari lah baju tu lah. Memang baju tu lah, jumpa lagi. Ada galah beg, buka-buka semua baju tebal nak pakai guna. Di sana panas, pergi Mesir sejuk, kayak gitu lah. Baju dengan selak, kayak pelikat apa pun tak ada. Itu masalah tu. Boleh lah orang transfer duit apa semua, tapi lambat lah kan. Kita dalam tidur mana, dapat hotel besar pula bilik, Masya Allah, boleh berguling-guling seorang-seorang. Allah selesaikan masalah. Idza sa'alta, bila kamu nak minta apa-apa, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami memohon bantuan. Nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah sama dengan ayat wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami minta tolong. Minta tolong ke Allah. Ya Allah, ana dhaif, ana al-faqir. Ya Allah, aku lemah, aku susah, aku fakir, aku mengharapkan bantuanmu ya Allah. Allah tolong kita melalui orang kaya. Allah kita tak nampak, tapi kebaikan orang kaya tersebut, itulah kebaikan Allah. Ahsin, kena buat baik dengan orang. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Allah buat baik kepada kamu. Jadi kalau kita pun kena tolong orang. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa iza sta'anta, apabila kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta, apabila kamu nak minta tolong, fasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Kita boleh minta tolong dengan orang, dengan jiran, tapi hakikatnya bukan jiran yang tolong, hakikatnya Allah yang tolong. Kita boleh tolong habis angkat meja ni, pelajar yang angkat meja, tapi hakikatnya Allah yang tolong. Macam tu. Bukan tak boleh minta tolong ke orang, boleh. Wa'lam, dan ketahui olehmu, annal ummata, sesungguhnya seluruh manusia, lawijtama'at, kalau mereka berkumpul seluruh manusia, ala an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak boleh memberi manfaat kepada kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allahu laka, Allah telah menetapkan bagimu. Orang kalau seluruh dunia nak tolong kita, mereka tak boleh tolong kita kalau Allah tak izinkan. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan jika seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan kamu, satu dunia semua nak pukul kita, semua orang nak pukul kita, nak buat jahat kat kita, serupa juga, lam yadurruka, mereka tak akan boleh pukul kamu, memudaratkan kamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Kalau Allah tak bagi dia pukul kita, siapa tak boleh pukul kita. Kalau mereka nak main bagi duit kat kita pun, kalau Allah tak izinkan, duit tak sampai. Kita ingat segala-galanya Allah. Kalau itu rezeki kita, orang bisnes ni orang suka mencantah. Orang politik pun serupa, cantah mencantah. Kalau itu rezeki kita, orang sekat gimana pun dia akan sampai. Kalau itu bukan rezeki kita, orang nak bagi pun dia tak sampai. Macam nasi ya. Kalau itu bukan rezeki kita, dia tumpah. Makan-makan kita gaya nak makan, tersilap guna tu, pinggannya tu tumpah, nasi pun habis dah. Nak marah-marah, tapi jangan marahlah, tak ada rezeki buat macam mana. Tak ada rezeki tak boleh makan. Kalau itu rezeki kita, nasi habis pun ada orang main hentak nasi pula. Tu dia, ada ustaz ajak jom kita pergi keluar. Dan rezeki kita
kita akan dapat. Apa rezeki kita, kita dapat. Apa yang bukan rezeki kita, kita tak akan dapat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.